Okey, hari ni saya nak tunjukkan langkah-langkah yang perlu anda buat untuk masukkan soal. Buat taklimat dan sebagainya, mungkin ada yang tak dapat catch up the process. So, hari ni saya buat record khusus untuk tujuan kita punya peperiksaan final lah. Okay, so saya dah buka siap-siap saya punya e-learning. Apa yang perlu anda ada adalah apa yang dah saya email hari tu, iaitu muka depan, template soalan SPA iaitu soalan MCQ, dan juga adalah buku jawapan esei. Jadi kalau buku jawapan esei tu perlu buat kopi lah. Kalau dia ada 5 buku esei yang student perlu jawab, so buatlah kopi sampai 5. Okay, dan siap-siaplah namakan dia sebagai buku jawapan esei 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, itu yang paling banyak lah yang saya rasa. Dan untuk template SPA tu, saya akan tunjukkan macam mana nak macam mana nak copy daripada format yang dah kita waiting, yang mungkin dalam bentuk table dan sebagainya, ke dalam template yang perlu untuk kita masukkan dalam e-learning. Okay, so bila buka e-learning, macam biasa, turn editing on. Sini saya dah turn editing on. Kita akan buat tapak kuis tu lah, tapak peperiksaan final exam kita, peperiksaan final kita, iaitu berbentuk arahan, muka depan arahan dan juga buku jawapan esei lah yang kita perlu letakkan supaya pelajar akan jawab soalan-soalan tu di atas file Word kita. Lepas tu sudah perlu upload lah ke dalam jawapan untuk peperiksaan nanti. Okay, so macam biasa kita add kepada aktiviti ataupun resources. Ini cara untuk kita create muka depan ataupun arahan muka depan peperiksaan final lah. Pergi kepada quiz. Okay, kat sini kita type yang betul-betul lah, peperiksaan akhir semester pertama bahagian A. Kena letakkan betul-betul lah nama dia supaya tak tukar, sebab kita ada beberapa bahagian untuk peperiksaan akhir, A, B, C dan ada yang D. Jadi terus letakkan nama spesifik. Okay, untuk arahan ini buka file yang muka depan arahan tu, just copy paste lah. Okay, yang ni contohnya. So kita just copy, lepas tu paste kat sini lah. Okay, paste. Tak nak edit apa-apa, dah cukup dah. Kalau nak edit lagi ataupun ada tersalah lagi, boleh edit lah. Dan tekan display. Okay. Untuk timing, kita kena ingat tarikh peperiksaan kita yang betul lah. Okay, kalau kita punya tarikh exam 1 hari bulan Februari, so letaklah 1 bulan Februari pukul 21, masa pukul 9, dan waktu berakhir adalah 1 Februari juga. Masa berakhir let's say pukul 11, 2 jam 10, 11, ok, 2 jam setengah lah. Okay. So letakkan masa di sini, kita punya masa 200 minit lah contohnya kan. 2 jam adalah 120, 2 jam setengah 120, 150 minit lah. Ok, 150 minit. Yang ni tak payah tukar, kekalkan sebagai automatically. Yang grade tak perlu usik apa-apa. Layout, ok, untuk bahagian A, layout dia adalah every question, every page. So yang ni make sure every question, every page lah. Dan question behavior ni kita letakkan default feedback. Jangan letak apa-apa lah. Maintain sebagai yang asal ni, default feedback.
Shuffle verification, yes, sebab soalan bahagian A adalah MCQ, memang kita nak shuffle. Okay, kita tekan yes. Lepas tu yang lain, review verification ni tak ada lah. Appearance pun tak apa, tak usik apa-apa. Save exam browser, extra ni semua tak perlu usik apa-apa lah. Yang tu yang utama yang perlu. Okay, so save and return to the course. Okay, so kita dah ada lah grade kat sini. Kita perlu hide dululah supaya student tak nampak lagi lah. Okay, hide from student. Okay, yang kedua, ini tapak yang bahagian A. Okay, untuk buat create tapak yang bahagian B dan bahagian C, kita boleh hanya duplicate sahaja di sini. Just duplicate. Okay, duplicate lagi untuk bahagian B dan bahagian C. Okay, bila dah duplicate, yang ni maintainer, kita tukarlah kat sini. Bahagian ni kita tukar, yang ni bahagian B. Okay, enter. Dia bertukar, so dalam ni kita boleh edit sahaja. Edit pun kita boleh ambil yang bahagian B, contohnya yang ni atas semua bahasa sama je kan. So bahagian B ataupun nak copy paste semua pun boleh. Okay, copy paste semua. Go back kepada ni. Ni just paste je kat sini. Okay, dia dah bertukar barulah. Okay, arahan dah bertukar baru. Arahan ni semua yang sebelum check balik lah bila arahan ni copy paste tadi, arahan ni biar betul balik ya. Maksudnya masa tu bila, bermula bila kan, kena check balik. Okay, untuk bahagian B, okay, timing samalah dengan bahagian B, so tak payah ubah. Sebab timing, sebab kebanyakan A dengan B sekali je waktu dia. Okay, untuk grade pun tak payah ubah apa. Untuk layout, okay, sama jugalah. Sebab bahagian B ni kita shuffle, soalan wajib kita shuffle supaya setiap question tak sama dengan semua pelajar. Jadi kita pun tekan every question jugalah. Okay, every question, every page. Okay, question behavior sama, deferred feedback. Okay, ini pun tak ada apa-apalah. So tekan save and return to course. Okay, so dah settle bahagian kedua. Bahagian yang terakhir adalah C. So just edit kat situ, tulis bahagian C. Okay, dan edit lah dalam ni. So dalam ni edit, boleh edit ni lah, copy paste juga yang template yang saya dah bagi, just copy paste je. Tak apa, saya tak buat lah, tak apa. Tapi maksudnya yang ni timing dia, mungkin bahagian C ni dia tak samalah timing dengan AB, jadi tukarlah kat sini. Mungkin yang ni pukul 2 petang, so let's say pukul 2 sampai pukul 4. Okay, so itu baliklah dia punya masa kan, kalau 2 jam 120 minit. Okay, untuk bahagian C, sebab bahagian C ni kebanyakannya adalah pilih 5 ataupun pilih 3 daripada pilih 2 daripada 4, pilih 5 daripada 7, pilih berapa lagi kan. So jadi kita dah agree bahawa untuk soalan ni kita tak shuffle, dan so student akan nampak semua soalan untuk dia pilih mana yang dia nak jawab. Jadi yang ni kena letak never all question on one page. Maksudnya dia tak, layout dia semua satu page tu nampak semua soalan. Okay, lepas tu question behavior sama, deferred feedback. Yang lain pun tak adalah, so kita save and return to course. Okay, settle kita dah edit tapak quiz untuk tiga-tiga bahagian. So next adalah untuk kita buat ruangan untuk student buku jawapan So add activity, kita ambil resources, kita ambil folder sebab kita punya buku jawapan banyak. Jadi kita letakkan nama buku jawapan esei bahagian A lah, bahagian B. Okay, bahagian B.
So tulis kat sini, sila muat turun buku jawapan esei bahagian B di bawah. Okey. Tak payah panjang lah kan arahan tu, sekadar yang tu lah. Okey. So, just masukkan buku jawapan esei kita. Boleh guna function ni lah. Function ni pun boleh, choose file. So, kita choose. Okey. Ataupun kita nak drag masuk pun boleh. Saya suka drag masuk je. So, daripada yang ni, so saya copy paste tiga-tiga. Copy tiga-tiga, lepas tu saya drag masuk saja. Dah ada tiga-tiga. So, untuk yang ni, make sure tekan inline on a course page. Maksudnya, student akan nampak terus lah 3 buku jawapan yang dia perlu download. Okay. So, yang lain tak ada. Just save and return to the course. Okay. So, dah ada lah buku jawapan esei kat sini. Yang ni pun sama, perlu ada 2, jadi duplicate sahaja. Duplicate sahaja. Nak hide dululah. Okay, kita hide dulu. Okay, so yang ni pun sama. Kita tukarlah dia punya maklumat dalam tu. Just tekan edit setting tu. Lepas tu tukar yang ni, bahagian C. Bahagian C. Okay, yang lain tak payah tukar. Save and return to the course. Okay, so sekarang kita susun lah. Susun, okay, buku jawapan bahagian B tu sepatutnya berada di bawah arahan soalan bahagian B. So yang ni kita just drag je. Okay. So dia dah berada susun cantik lah. Bahagian A, bahagian B terus kepada buku jawapan bahagian B. Soalan bahagian C terus kepada buku jawapan bahagian C. Ini tak jadi. Okay, so balik. C. Okay. Oh, salah lagi. Okay. So, dah settle untuk kita punya tapak quiz. Check balik lah betul ke tidak apa semua supaya maklumat tu selari. Okay. Lepas tu, settle untuk bahagian ni. Sekarang kita nak masukkan soalan kita. Soalan peperiksaan final tu. Jadi untuk tujuan tu memang saya nak suruh semua orang masukkan soalan kita ke dalam question bank dululah. Itu lagi selamat. Okay, so macam mana nak masukkan soalan ke question bank? Saya akan pergi tunjukkan lepas ni. Tapi sebelum tu saya kena tunjukkan. Okay, ini dah settle yang tadi. Kita boleh tutup dulu. Ini pun sama, kita boleh tutup dulu. Okay, untuk masukkan soalan, okay, yang soalan SPA atau MCQ tu, kalau ada yang paling banyak 30 soalan lah. Kalau nak masuk satu-satu menggunakan e-learning memang agak cerewet. Jadi cara yang mudah adalah kita letakkan soalan kita dalam Word tapi dalam template yang begini. Okay, 10 soalan ke, 15 soalan ke, 20 soalan ke, 30 soalan, type lah begini. Okay, kalau yang sediakan soalan MCQ ni dalam bentuk table masa waiting, so bolehlah just copy paste sahaja, tapi copy paste text only. Okay, saya tunjukkan cara lah macam mana nak copy paste text only. Contoh saya ambil lah. Contoh saya ambil adalah yang sediakan SEM lepas. Okay, soalan SPA yang ada kotak-kotak tu. So, saya rasa memang tak ada masalah. Kita boleh copy paste je. Saya ambil satu soalan. Soalan nombor 5 ni. Copy saja. So, copy. Lepas tu, pergi kepada yang template SPA yang saya dah sediakan. Okay. Kalau boleh jangan usik apa-apa lah. Maksudnya bila saya
enter satu dan baru letak jawapan. Maksudnya gitulah caranya. Jadi kalau yang ni saya enter satu, lepas tu untuk yang ni saya tekan keep text only. Maksudnya paste kita paste keep text only. Yang ni pun buang, number buang. So dia jadi macam ni lah. Lepas tu kita type answer. Sebelum tu sembang dulu answer dot dot. Lepas tu jawapan kita apa? Contohnya A lah. Saya rasa memang tak ada masalah. Kalau eloknya buat ni lah. Tak payah ni. So kita save. Ini pun tak senggang. Kita save. Macam tu copy kalau daripada table ni copy macam tu, copy text only sahaja dan masukkan kat sini. Ini contoh lah yang saya dah buat. So kita savekan dia dalam bentuk plain text. So cara nak save dalam plain text tu adalah kita save as, tekan save as. Kita save tempat yang kita nak save tu. Make sure ingat kat mana. Kat sini. Lepas tu kat sini adalah tekan plain text. Bila tekan plain text, tekan save. Save, dia akan keluar semula sebab saya letak nama yang sama. Template soalan 2. Saya letak nama lain lah. Tekan save. So dia dan dia keluar kat sini. Bila keluar kat sini, tekan other encoding. Ambil Unicode UTF-8. So nampak perasan dia punya contoh yang dia review ni, soalan kita akan jadi macam ni. So dan boleh check balik lah. Tempat yang kita save tadi. Contohnya tempat yang kita save tadi. Sini template soalan nombor 2. Saya save dengan nama template soalan nombor 2. File dia adalah file plain text. Kalau kita nak buka, boleh tengok. Dia macam ni. Tutup. So sekarang kita nak masukkan, kita tutup lah. Kita nak masukkan soalan dalam question bank. Step yang ketiga lah. Pergi kepada button gear ni, lepas tu tekan more, kita akan pergi kepada question ni. Ada question bank. So tekan questions. Kita nak buat kategori pun boleh. Kita buat kategori, dia akan tunjukkan lah yang mana kita dah pernah masukkan soalan sebelum ni dalam ni, dia akan tunjukkan. So kali ni kita nak buat kategori. Kita buat kategori lah. Peperiksaan akhir. So add kategori. So kita klik peperiksaan akhir ni, memang tak ada lagi soalan. So bila tak ada lagi soalan, sekarang ni kita nak import. So kita import soalan yang kita masukkan tadi, MCQ tadi, ke dalam kategori yang tadi. So tekan import, akan keluar just ni. So ambil file format, icon format. Dan kat sini tak payah apa-apa, import question from file. So kita boleh just drag ataupun choose a file lah. Saya suka drag je. Tadi yang template soalan 2 tadi, yang kita dah save dalam plain text tu, kita drag masuk ke dalam bahagian ni. So kita drag, kita import. Save, dia keluar. Yang hujung sekali yang saya tunjuk tadi pun masuk. Maksudnya tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Yang kita copy paste daripada table yang kita pernah buat sebelum ni, jadi kita copy paste dalam tu as a text only. So dia masuk juga. Kalau dia tak masuk, meaning that dia akan adalah arahan ataupun tanda merah tak masuk sebagainya, dia akan cakap. So yang tu maksudnya soalan tu adalah salah kat mana-mana kita type. So bila dah masuk, just continue. So kita boleh tengok dalam kategori peperiksaan final ni, peperiksaan akhir ni adalah soalan kita yang 11 yang kita masukkan tadi. Kat sini kita boleh nak edit, nak preview dan sebagainya. So kalau kita nak preview, kita tengok preview lah. Kalau kita nak edit, just tekan edit question. Kita nak edit kat sini, kita boleh tengok macam mana sebenarnya. Kalau nak edit ni, macam masuk soalan satu-satu macam ni lah.
Okay, ni soalan kita nak jawapan yang satu saja dan kita shuffle the choice. Choice tu shuffle lah, maksudnya student dia dapat soalan tu, pilihan jawapan dia tak sama lah setiap orang. So yang ni kita tukar A, B, C. So yang lain tu tak check pun tak apa dah lah. Actually sebenarnya kita dah masukkan jawapan yang betul lah masa dalam word tu sebenarnya. Okay, yang ni jawapan yang untuk soalan ni, yang ni lah. So dia tanda 100, yang lain kosong. Okay, so save change. Kalau ada kita nak ubah, kita save change lah. Kalau tak save change, dia tak berubah lah. Okay, samalah kalau yang lain pun kalau kita nak ubah yang tu kita ubah lah. Okay, so dah masuk dah ke semua. Eloknya check satu-satu lah. Sebab ni final exam kan, kita check satu-satu, takut ada yang tersalah kat mana-mana. So lepas semua check semua, okay, ini soalan SBA, senang dimasukkan. Masukkan daripada word yang kita dah sediakan tadi. Untuk soalan essay, tak ada cara yang paling mudah saya rasa. So just tekan create a new question lah. Okay, create a new question. Kita tekan essay, kita add dan kita tulis lah soalan satu. Kita type soalan, type ataupun kita copy paste daripada soalan kita. Okay, contoh adalah kita copy paste lah soalannya. Saya bagi soalan. Okay, soalan untuk yang ni yang tak. Contoh saya copy paste soalan. Okay, sama 9 saya copy paste lah. Copy paste saja, sekali dengan markah, sekali dengan apa semua. Tekan copy paste, tekan paste kat sini, so dia masuk. So dia masuk lah. Ni nampak kecil ni, saya rasa boleh memang kecil sebab small. So tukarlah sebab kita nak besar sikit supaya student nampak. Soalan tu mungkin tukar medium. Yang ni number ni tak payah letak lah sebab kita tak perlu letak number. So tukar medium. Tak jadi. Kena highlight dulu. Highlight, lepas tu tukar medium. Okay, highlight, tukar medium supaya boleh nampak. Atau nak tukar besar lagi, boleh tukar large. Okay, supaya student boleh nampak. Okay. Okay, markah betul semua. Okay, yang ni tak isi pun tak apa, tak ada ni. Tapi biarkan je lah. Okay, general feedback pun tak isi. Okay, untuk soalan essay, sebab kita punya persetujuan bahawa kita tak nak student jawab dalam tu, student hanya upload soal jawapan dia. So kita kena tekan no online text. So bila tekan no online text, so yang lain semua function hilang kecuali yang ni, allow attachment. So allow attachment, kita tekan yes. Kita nak allow hanya satu saja sebab ni final exam lah. Kalau mungkin untuk tujuan lain boleh je nak allow banyak-banyak. Kita satu saja. Okay, lepas tu require attachment pun satu saja. So accepted file kita terima je, accepted file PDF ke Word ke, so kita tekan all type of file lah. Okay, kita save change. Okay, lepas tu respond template ni tak payah apa-apa, grading information pun tak payah apa-apa. Then kita save change. Okay, so kita tengok macam mana berbentuk soalan essay kita. Kita boleh preview. Macam ni lah. Okay, macam ni soalan essay dan ada bahagian untuk dia upload. Bukan bahagian untuk dia jawab, tapi bahagian dia upload buku jawapan essay dia. Okay. Okay. Close preview. So sama jugalah buat create soalan. Untuk next soalan, kalau biasanya essay tak banyak lah. Paling banyak soalan saya 9. Orang lain saya rasa 7, 5 macam tu lah. So create satu-satu lah. Add soalan nombor 2. Masukkan seperti yang dalam weighted kita lah. Maksudnya soalan 1, soalan 2. Bila student terima tu, itu hal lain. Dan memang e-learning dah akan bagi kepada kita yang student jawab lah. Kita tak payah risau yang tu. Bila kita tengok soalan tu, kita tahulah student jawab soalan mana. Okay.
Macam biasalah, yang ni nak type pun boleh, tak nak copy paste kan. Okay, nak type, contoh saya nak type apa, PKP adalah satu perintah yang dilaksanakan di kebanyakan negara. Okay. Yang satu apa, nyatakan tujuan PKP. Okay. Yang kedua, soalan B, salah lah. Soalan A, B, terangkan kesan PKP dari pelbagai sudut. Okay. Contohlah type pun tak apa. Tak nak copy paste mana-mana lah. Okay. So ini sama no online tag. Lepas tu allow attachment 1, attachment option 1. Ni all file accepted, save change. Lepas tu kita just tekan save change. Okay, so kita ada 2 soalan essay kat sini dengan 11 soalan MCQ. Okay, settle lah sekarang. Kita semua dah masukkan semua soalan dalam question bank. Okay, langkah yang seterusnya adalah, kalau kita tengok, kalau ni yang dalam kategori peperiksaan akhir saja. Kalau kita tengok pada yang ni, banyaklah soalan yang saya pernah dah masukkan sebelum ni. Okay, dia akan keluar lah kalau tekan macam tu. Jangan tersalah. Jangan hilang arah pula bila nampak banyak soalan ke apa ke kan. Kita tahu kita buat apa tadi. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak masukkan kita punya soalan-soalan dalam question bank ni ke dalam quiz yang kita ataupun untuk final exam kita tadilah. So go back kepada kita punya page. Okay, untuk soalan ni contohnya bahagian A. So boleh tekan saja sama ada kat sini ataupun kita tekan kat sini lah. Okay, tekan kat sini. So kita tengok kat sini no question has been added. Ialah tapak quiz kita tadi ataupun tapak untuk exam final kita tadi tak ada lagi soalan. So kita boleh tekan edit quiz kat sini. Tekan edit quiz. Okay, nampak function add ni. Okay, add from question bank. So ni bahagian A . So okay, bila add question bank dia akan keluarkan macam ni. Okay, ni tengok banyak ni. Takut tertukar. Tadi ingat kita save dalam kategori peperiksaan final, peperiksaan akhir. So just klik yang dekat peperiksaan akhir ni sahaja. So keluarlah soalan peperiksaan akhir kita yang kita masukkan tadi. So ini untuk bahagian MCQ. So kita ambil semua soalan MCQ tu, kita boleh tick all kat sini dan you untick ataupun tick lah satu-satu, whatever lah. Okay, tick satu-satu dan kita dah make sure dah masuk dah. Add question to the quiz. Okay, so bila add question to the quiz, okay, dah masuk dah . Ada 11 soalan. Okay, ini memang page 1, page 2, page 3, page 4. Maksudnya setiap question dalam satu page. Setiap satu question dalam satu page. Satu question dalam satu page. Kalau okay, kalau untuk MCQ memang macam tu lah. Setiap question satu page. So make sure betul . So sini pun kita masih boleh edit, boleh preview, boleh apa lagi. Okay, settle yang tu. So kita tekan shuffle sebab kita memang nak shuffle soalan kita. Tekan shuffle, jangan tak shuffle kan. Kena make sure tekan shuffle tu. Okay, shuffle kat sini. Dan yang ni nak ubah pun boleh, tak ubah pun boleh sebab kita bukan bagi grade melalui e-learning pun. Okay, so kita save. Okay, bila dah save, kita go back kepada ni lah. So dia dah ada dalam ni. Dia dah ada lah. Cumanya dia tak ada dah yang kata tak ada question tu apa, tak ada. Dia cumanya sebab dia quiz ni tak currently available lah. Kita tak ada buka jugalah. So kalau kita nak preview, nak tengok, nanti just tukar timing lah. Tukar timing untuk hari ni contohnya. Tukar timing untuk hari ni. So kita boleh tengok lah kita punya soalan yang kita dah masukkan tadi. Okay, yang ni saya tunjuk lah macam mana nak tengok. So kita dah siap awal-awal tadi. Jadi dia tak dapat buka lah, kita sebagai ni pun tak dapat nak tengok.
So hari ni kita tukar kepada hari ni. Hari ni berapa bulan? 21 So tukar 21 Januari. Tukar waktu je lah. Tukar waktu bermula. So hari ni pukul 4 dah ni. Okay. Pukul 16. Okay. Tukar kat sini. Kita boleh tengok lah. Kita sebagai lecturer boleh tengok. Tekan. Bila tekan kat sini. Okay. Dia boleh ada attempt quiz now. Maksudnya soalan ni dah dibuka lah. Open Tuesday 21. So kita nak tengok, kita boleh tengok. Kita attempt quiz now. Start attempt. Kita boleh check juga. Okay, yang betul. Next page. Student akan dapat soalan macam ni lah maksudnya. Next page. Next page. Next page. Kan. So make sure betul lah. Check lagi sekali. Okay. So kalau kita jawab. Okay, kalau kita jawab ni. Last kali kita akan dapat lah apa yang kita jawab. Soalan student jawab. Saya malas lah nak jawab. So ni. Kalau dah puas hati, biasanya student akan submit all and finish lah. Sama lah, kita pun sama. Kalau kita jawab soalan, submit all and finish. Then dia boleh review balik. Dia boleh review balik sini. Dia cakap lah kan. Ni tak jawab tadi. Kenapa dia bagi jawapan Saya tekan deferred dah rasanya. Salah. Tak apalah. Nanti saya check balik. Maksudnya nanti sepatutnya tak ada lah jawapan ni. Ada tersalah setting ke tadi? Edit setting. Question behavior. Shuffle question. Deferred feedback. Oh, ada tertekan yang ni. So sebenarnya tak boleh ni tak boleh tekan yang ni. So sebenarnya kita kena untick semua benda ni. Kenapa dia jadi macam ni? Okay. Yang ni pun sama, untick. Mark pun kita tak bagi lagi. Okay. Okay. Okay, maksudnya kita boleh check lah. Kita boleh check bila kita buat tu tadi. Kalau ada yang salah, memang kita boleh try and error tengok dan macam mana bila jawab. Macam tadi, maksudnya ada yang tak tertekan dan dia akan keluar macam tu. Maksudnya dia keluar nampak jawapan. Kalau yang ni kita tengok. Okay, edit setting bahagian P. Kita tengok dia punya question behavior, deferred feedback dah. Yes, yang ni tak boleh tekan lah. Make sure unclick semua benda ni. Saya lupa. So unclick lah semua. Save and return to the course. Okay, itu pun sama untuk yang next tu pun sama. Okay. So itulah maksudnya kita boleh cross check benda tu dengan kita buka untuk kita sendiri jawab macam mana dan tengok apa yang ni. So kalau macam tadi tengok maksudnya dia ada bagi jawapan tu salah lah sebenarnya. Ada benda yang tadi saya lupa ataupun saya tak perasan. Saya rasa sebelum ni tak perlu buat macam tu, tapi mungkin dia kena check jugalah. So kena check lah yang lepas kita klik deferred question, deferred feedback tu, dan yang bawah tu make sure kosong juga. Okay. So settle untuk bahagian A. Bahagian B sama juga. Bila kita buka dia tak ada soalan lagi kan. So kita edit quiz.
Lepas tu add soalan lah. So kita nak add soalan essay saja. So essay 1, 2, then add selected question to the quiz. Okay, so dia ada lah. Okay. Yang ni sebab kita shuffle juga, so tekan shuffle. Kalau yang tak shuffle, just nanti tak shuffle ni, then kita masukkan soalan tu sekali je satu page. So dia ada dalam satu page sahaja. Semua soalan berada dalam satu page. So save. Okay. Lepas tu kalau ni kita nak check boleh juga. Soalan B kita tukarlah waktu sekejap sebab nak check. So kita check hari ni 21 Januari. Waktu sekarang save and return to the course. So check balik. Okay, so dia dah ada dah. Boleh attempt quiz now. Kita start attempt. Kita nampaklah soalan kita macam ni. Dan perlu upload sahajalah. Yang ni yang kita buat dia tak shuffle lah. Maksudnya semua soalan kita nampak. Oh, ni kena ni kena ni soalan nombor 1 ni jangan ada lah. Satu situ kena tak ada. Okay. Okay. Salah sama. Itulah maksudnya kalau kita termasuk soalan yang sama dan kita boleh tengoklah betul ke salah soalan tu. So better check lah. Okay, better check. Ini salah ni jadi saya termasuk salah soalan. Kita boleh edit lah. Kita boleh edit quiz. Kita boleh edit quiz. Saya tengok. Oh, soalan yang sama. Yes, betul. So sekarang ni kita delete yang ni. Just add yang lain lah. So add lain for question bank. Saya tak tekan tadi. Okay, so peperiksaan final. So soalan 1 dah masuk, soalan nombor 2. Okay. So sekarang kita nak dia shuffle. Soalan 1 dan 2 shuffle lah. So save. So go back. So kita boleh attempt quiz. Kita tengok balik. Start attempt. Ni soalan 1. Dia kat soalan 1 kat sini. Kita tak ada lah kepala 1 ke apa ni. Jangan buat lah. Supaya tak pening student. Nanti student dapat soalan ni pada nombor 2. Student yang lain tu dapat soalan ni pada nombor 1. Jadi bila ada pula 1 kat sini, jadi pening lah diorang. So make sure tak payahlah letak 1 tu, make sure kosong Okay. So ni bila dia jawab, dia upload je kat sini. Lepas tu dia boleh pergi kepada next page. Dia dapat tengoklah soalan nombor 2 dia upload pula. Dia just upload saja. Okay. So finish attempt. Okay. Dia jawab, then submit all and finish. Okay. So dia boleh review balik. Maksudnya dia dah upload tempat yang betul. Dia dah upload soal jawapan dia. Ataupun dia tertinggal upload untuk serta-serta soalan, dia boleh tengok. So okay. So apa-apa kita boleh check. Dan kalau kita nak tengok macam mana student view, memang kita boleh tengok lah. Let's say sekarang ni kita kita just show, tekan show. Kalau kita nak tengok as student punya review, kita tekan show lah. Saya tak nak buat lah show ni, cuma nak tunjukkan bila kita tekan show. Lepas tu yang lain saya cadangkan kita hide lah yang lain masa peperiksaan. Hide yang lain, tekan show yang tu supaya saya hide dulu yang lain. Saya hide dulu yang lain. Saya hanya buka untuk soalan ni, tak ada soalan ni. Saya buka yang soalan bawah ni. Show. Dan tak apa buka sebab tak ada soalan. Okay, show yang tadi saya buat tadi, saya tak nak buka lah sebab takut nanti. Okay, yang lain hide.
Okay, yang ni pun hide. Minta semua hide lah, senang hide. Supaya apa? Supaya bila student masa exam, dia hanya nampak soalan exam je lah. Tak nampak lah benda-benda lain yang banyak yang kita dah upload sebelum ni kepada student, material apa semua tu. Satu, memudahkan student lah. So bila dia buka page e-learning untuk jawab exam, dia dapat nampak view untuk exam saja. So kita switch role to the student, kita boleh tengok. Okay, ni maksudnya bila student view, dia hanya nampak ni terus saja. Peperiksaan akhir semester pertama bahagian C, dan muat turun buku jawapan. So dia hanya download yang ni. Kita dah agree bahawa kita perlu buka benda ni sehari ataupun day before ataupun malam tu ke. Okay, so minta, kita dah pesan kepada student supaya download folder ni, type nama siap-siap, nama iaitu nama buku jawapan buku jawapan 1 dan nombor akal giliran dia lah. Okay, so bila dia nak jawab, dia just upload sahaja. Okay, so ni view lah. So untuk bahagian C ni, let's say kalau petang, so kita buka bahagian C je lah petang. Untuk bahagian AB, buka bahagian AB untuk waktu pagi. C jangan buka lagi. Okay, supaya student nampak apa yang dia perlu jawab. Jangan pening-peningkan student. Okay, saya rasa tu saja langkah yang perlu saya tunjukkan daripada awal sampai akhir. Harap boleh follow lah. Saya tunjukkan dengan yang salah tadi pun saya tunjukkan. Maksudnya kalau apa-apa kita boleh adjust, kita boleh control kita punya e-learning untuk peperiksaan exam tu. Okay. Saya rasa itu sahaja daripada saya tentang langkah-langkah daripada awal sampai akhir untuk peperiksaan final kita. So setakat tu saja. Terima kasih. Apa-apa boleh WhatsApp saya lah, ataupun call senang ke, untuk saya bagi direction, guide spesifik personal ke macam mana ke, nak suruh personal punya coaching ke. Okay, boleh WhatsApp je lah. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih.